Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, panas dan menggempakan sahabat-sahabat semua. Sekali lagi ya, menarik untuk kita dengar ya pencerahan daripada aktivis muda Wan Mahusin sahabat semua ya, berkaitan dengan kempen ya daripada Perikatan Nasional berbanding dengan kempen daripada Kerajaan Perpaduan di Dun Pelangai yang semakin hangat ini. Tinggal sehari lagi selepas esok ya hari pengundian akan berlangsung. Jadi kita mau dengar apa yang dikatakan oleh Wan Mahusin ini, dan saya boleh bagi pandangan saya bagaimana Panglima Bacul ini mulutnya berbau busuk seperti longkang. Cermat mereka ini penuh dengan makian dan juga fitnah-fitnah melampau. Jadi mari kita dengar pencerahan padu daripada anak muda ini sahabat semua ya, berkaitan dengan ceramah. Jadi apabila berada di Simpang Pelangai pada hari ini, saya dah nak masuk 2 minggu berada di Simpang Pelangai. Saya melihat sendiri bagaimana tata cara kempen yang penuh dengan hemat, yang penuh dengan sopan dan santun daripada pihak kita, iaitu Barisan Nasional. Dalam siri ceramah kita tidak memfitnah. Kita hanya menceritakan berkenaan dengan prestasi, kita menceritakan berkenaan dengan solusi bagaimana Pelangai ini perlu bersama dengan kerajaan negeri dan selari dengan kerajaan perpaduan supaya rakyat di Dun Pelangai ini terus bersama dengan kerajaan negeri dan kerajaan perpaduan. Berbeza dengan siri ceramah yang dilakukan oleh barisan pimpinan Perikatan Nasional yang datang dengan mencipta satu persepsi yang buruk. Yang semalam Setiausaha Agung Perikatan Nasional datang, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Pembukaan saja dah tak cantik. Sampai di Dun Pelangai katanya dah pening kepala. Minta Panadol. Maksudnya itu memberikan satu gambaran yang tidak baiklah kepada rakyat di Dun Pelangai, yang sebelum ini beliau bersama dengan Kerajaan Barisan Nasional dah jadi menteri berapa penggal, jadi ahli parlimen berapa penggal, memegang kuasa di peringkat kepimpinan UMNO, bukan jawatan tinggi, ahli kerja tertinggi. Rupa-rupanya beliau sendiri tak datang lagi di Dun Pelangai ini. Oh ya? Ya. Oh, besar kemaluan tu. Besar kemaluan dia. Maksudnya apa? Itu satu gambaran je lah bahawasanya bila terjadi apa-apa kat Dun Pelangai ini, mereka tidak akan datang. Ini nasib baik ada PRK. Kalau tak, Setiausaha Agung tak akan sampai ke Dun Pelangai ini. Jadi berhati-hati, rakyat Dun Pelangai. Ini adalah satu mesej yang jelas yang disampaikan sendiri oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional, bahawasanya beliau baru saja sampai dah pening kepala. Lepas ini jika mereka menang di Dun Pelangai, bila ada permintaan, ada pertolongan daripada rakyat, bertambah pening kepala. Masuk ICU terus. Datang pun dah pening. Bila rakyat minta sesuatu mereka tak boleh bagi, bertambah pening. Jadi kepada rakyat Pelangai, saya relate kepada siri kempen di sini. Alhamdulillah, daripada awal seminggu sebelum penamaan calon, Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan dah mulakan aktiviti dan program yang menyentuh ke tangan pengundi itu sendiri, dan kita bercerita berkenaan dengan prestasi, kejayaan, dan kita ceritakan apa bentuk solusi yang kita akan selesaikan di Dun Pelangai ini. Berbeza dengan pihak Perikatan Nasional, jika kita melemparkan solusi, mereka mencampakkan sanusi di sini. Solusi kita nak selesai masalah, Sanusi datang menambah masalah. Terima kasih. Kau ni kalau kau tak sebut nama Sanusi sehari tak boleh. Boleh. Dia kan idola kepada Perikatan Nasional. Kalau kita tak sebut tak sah. Aduh, nakal betul sini. Baik, Datuk saya difahamkan Datuk di sini pun lama banyak dah kawasan yang Datuk masuk. Jadi boleh Datuk kongsikan laporan-laporan terkini tentang kempen, bagaimana masyarakat di sini menerima kempen PH dan BN kali ini. Terima kasih Datuk Dr. Azizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya juga ada Mahusin, anak muda yang hebat, yang banyak bercakap pasal fakta negeri Kelantan. Pertama sekali saya ingin merungkaikan, sebelum penamaan calon, Perikatan Nasional telah pun kempen mereka ialah fitnah yang mereka bawa UMNO itu tunggangan DAP.
UMNO itu adalah perosak kepada bangsa bila mana dia bergabung dengan Kerajaan Perpaduan. Sebenarnya yang dimaklumkan, semua orang dah tahu, Kerajaan Perpaduan terwujudlah kerana Kepada Tuanku Yang-Pertuan Agong menitahkan supaya selamatkan negara. Jangan ada retorik politik terlalu banyak hingga akan mencacatkan pembangunan negara. Dan terwujudlah Kerajaan Perpaduan, disambut oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dan beberapa parti yang lain, dan jadilah ia Kerajaan Perpaduan. Main yang dimainkan di sini ialah dimainkan UMNO tidak relevan, UMNO calon tidak sesuai dan sebagainya. Bila saya pergi ke bawah, bila dah itu sebelum penamaan calon, lepas penamaan calon, apa yang kita hidangkan ialah seperti mana yang Mak Hussein maklumkan, itu betul. Kita nak menyelesaikan masalah yang terbaik. Kalau pilih dia pun, dia boleh buat apa? Dia merosakkan lagi silaturahim atau kekuatan perpaduan dalam Simpang Pelangai ini. Yang saya lihat bukan nak menambahkan baik-baik, ia akan memburukkan keadaan. Dan rata-rata yang kita lihat semua ialah berjurus kepada perhinaan, serangan, mencarut. Nah, itu yang dibawa. Jadi maksud dalam kempen mereka ini, saya lihat mereka tidak ada isu pun. Apa yang dibawa ialah maki habun, mencarut. Yang terutama sekali kepimpinan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional. Ini menjijikkan. Dan dia ingat ni kan Kedah. Macam Kedah tu, yalah kita pun nampak sendirilah dia boleh jadi raja tanpa bersentuh dia. Betul lah, kau tunggulah nanti. Jadi bila dia sembang dekat sini, dia sembang dengan nahu dan tajwid yang sama yang dibawa kat Kedah. Tak boleh. Dan inilah yang saya lihat bahawa kepimpinan Perikatan Nasional ni, dia bukan ketandusan idea, tapi dia juga ketandusan peribadi yang tinggi, yang untuk dipamerkan, yang membolehkan rakyat yakin. Itu satu bab yang sebelah Perikatan Nasional. Yang kita ni pula, ni mesej yang saya terima ni banyak. Bila saya berjumpa dengan golongan ahli parti UMNO sendiri yang mengambil pendekatan itu bukan saudara aku, itu bukan qualified ini. Saya nak tegaskan, wahai orang-orang UMNO yang luar yang berada di Pelangai, penting ialah parti. Parti itu mesti diangkat martabat dia, darajat dan harakat dia. Jangan kamu ingat kalau bukan saudara kamu tak mau sokong. Kamu beri alasan itu, alasan ini. Kamu rela tidak keluar mengundi. Ya, saya pun setuju tak mengundi lah, tak apalah. Tapi yang jelas ialah kamu bukan orang yang ada integriti. Dan sekarang kita nak selamatkan bukan saja di peringkat negeri, seperti mana yang diwacanakan di luar sana oleh Pertahanan Nasional. Kalau Simpang Pelangai ini dimenangi oleh mereka, pusat pun akan mereka rebut. Ini cakap ni orang bangang bodoh, orang biol saja yang cakap benda macam ni. Balik-balik, tapi saya tak faham ada orang boleh percaya dengan cakap mengarut ni. Dan inilah yang berlaku dalam gegaran bawah ni. Dan saya menampak doktor, saya nampak begini. Dia bila disampaikan dengan keadaan yang bersemangat, dengan keadaan yang begitu emosi, dianggap sebagai satu saranan yang bijaksana. Bertakbir semua. Betul, bertakbir. Cakap beruk pun takbir. Dia tak faham. Bohong pun takbir. Bohong satu hal ni, cakap beruk pun dia takbir. Jadi apa yang saya nak tegaskan di sini, kita kena solid, kita kena bersatu. Kita sekarang Kerajaan Perpaduan, pendekatan ini adalah dari segi moral. Kemenangan ini mencerminkan bahawa rakyat sudah bangkit daripada tidur mereka dibuai mimpi yang macam-macam mimpi yang buruk, macam-macam mimpi yang mereka lalui. Sekarang kenyataannya kita sudah ada kerajaan yang stabil. Saya minta maaf doktor. Saya dengar apa yang amat berhormat Pak Wan berbicara soal masa depan peneroka kedua, peneroka ketiga. Saya nak sarankan kepada peneroka, kerajaan ini telah menyelamatkan hutang kamu semua 8.3 bilion dan disokong kuat oleh DAP. Tak mana yang kata DAP tu jadi UMNO tunggangan DAP tu. Dan ini orang Felda ni semua orang Melayu. Dan itu satu. Nombor dua, yang tabung haji pun sama juga. Yang simpan harta tabung haji 2.7 bilion itu ialah Menteri Kewangan. Ligo A diselamatkan dulu ni aset tabung haji. Selepas tabung haji boleh takbir dengan baik, setelah diaudit oleh Pricewaterhouse, kemudian sekarang ini nak serah balik semua aset tabung haji itu kepada manajemen tabung haji. Maknanya apa? Maknanya kerajaan ini betul-betul nak selamatkan
harta orang Melayu dan didokong oleh pemimpin DAP. Jadi masalah kita sekarang ni adalah masalah kita ni cepat emosi. Bila sebut dia nak jadi komunis, dia nak KP, itu menyebabkan isu yang dibangkitkan di Cimomoy tu. Banyak isu ini yang dibangkitkan, saya dapat maklumat. Dia kata kalau kita Perikatan Nasional menang, bahawa selamatlah bangsa kita, bangsa Melayu ni daripada dikongkong oleh DAP. Itu yang dia mainkan kat kedai kopi yang kita pergi. Saya nak beritahu gerakan ni Tusaruni pun, Jawi tu di sekolah pun dia bawa pergi mahkamah. Nak bawa huduk dia nak pergi mahkamah. Yang sekarang ni 40 hadis pun dia nak pergi mahkamah. Apa punya sial ni kamu dalam keluarga kamu tu sendiri sangat dengan najis. Kamu nak bercakap pasal fitnah orang yang katakan jadi tunggangan-tunggangan. Itu yang sentimen yang dimainkan. Tapi secara keseluruhannya saya setuju dengan pandangan Mak Husin. Gerak kerjanya cantik sekarang ni, dah pergi kepada setiap pengundi, dah sampai disatuni dan juga diberikan kekuatan solusi untuk selesaikan masalah di sepanjang yang ada. Saya akui memang kita perlukan seorang wakil rakyat yang kerajaan yang ada hubungan dengan persekutuan untuk melebar luaskan masalah solusi untuk diselesaikan. Itu confirm, wajib boleh dilakukan. Baik. Terbaik sahabat semua. Itu dia pencerahan daripada Wan Mahusin dan juga turut disokong oleh Dato' Abdullah Sani, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya perbincangan ini. Apapun kita mengharapkan supaya ya Panglima Bacul yang bermulut berbau busuk seperti longgang ini, yang terus menerus dengan menggunakan makian bahasa kesat ya ditolak keras-keras oleh rakyat warga di Dun Pelangai ini. Jadi kita mengharapkan ya calon daripada BN Kerajaan Perpaduan akan menang bergaya pada 7 hari bulan ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.